Baik, seterusnya bagi mengulas lanjut kita nak bersama dengan Dr. Hilmi Hazmi iaitu pakar perubatan kesihatan awam UNIMAS berkaitan dengan cadangan KKM ini. Assalamualaikum Dr. Hilmi, boleh dengar saya? Ya, Waalaikumsalam, boleh dengar. Okey Dr. Helmi, kita melihat kepada bukan sahaja angka jangkitan kita masih lagi tinggi sekitar 1,800 begitulah angkanya yang terbaru kan, tetapi nilai R0 kita semakin meningkat sejak beberapa hari yang lepas. Ini menunjukkan bahawa kadar kebolehjangkitan yang tinggi bagi setiap satu kes positif tersebut. Dan cadangan KKM untuk tidak ataupun menangguhkan rentas negeri bagi Hari Raya Aidilfitri ini. Bagaimana untuk kita membaca bahawa ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat dan juga melawan pandemik ini? Ya, terima kasih. Sememangnya announcement ataupun pengumuman daripada Menteri Kesihatan itu adalah sesuatu yang untuk kebaikan semua orang. Jadi salah satu caranya untuk mengelakkan penularan ini adalah melalui menghadkan pergerakan seseorang daripada satu negeri kepada ataupun merentas negeri. Jadi ini buat tentang waktu ini melihat kepada R0 yang semakin meningkat dan juga fasa vaksinasi yang baru saja menuju kepada pengakhiran fasa 1 vaksin. Kita masih lagi fasa 2 dan fasa 3 yang baru nak bermula. Jadi hampir kebanyakan orang ataupun populasi kita masih lagi belum divaksinkan. Jadi kita masih lagi perlu bergantung kepada tindakan seperti yang telah kita lakukan sebelum ini, seperti menghadkan pergerakan dan juga mengamalkan SOP dengan seketat-ketatnya. Dan itu merupakan cara yang buat sebentar ini adalah yang paling praktikal untuk dilakukan bagi menghalang penularan dan juga menurunkan R0 seperti yang telah diumumkan sebelum ini. Doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa keputusan ini harus mempunyai satu sikap ketegasan daripada pihak berkuasa sendiri? Kerana kita melihat apabila perayaan Tahun Baru Cina kita benarkan majlis makan besar bersama keluarga dan sebagainya, kita menyaksikan kes yang meningkat tinggi di Sarawak sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat bahawa keputusan ini harus disegerakan, harus firm, harus tetap pendiriannya supaya memastikan bahawa penularan itu dapat kita kawal dalam tempoh terdekat ini? Ya, memangnya kita semua perlu firm ataupun perlu teguh dengan keputusan ini dan perlu akur dengan perlunya ada keputusan sedemikian bagi mengelakkan penularan dalam komuniti. Bukan sahaja di peringkat komuniti saja, tapi semua komuniti, maksudnya seluruh rakyat Malaysia termasuk dengan para pemimpin dan juga para ahli-ahli masyarakat sendiri, ketua-ketua masyarakat sendiri perlu juga untuk melimitkan pergerakan ataupun memastikan pergerakan mereka terhad. Jadi kalau kita melihat kepada sebelum-sebelum ini, seperti makan besar dan sebagainya, dan sebagaimana seperti yang dikatakan tadi di Sarawak, kita melihat kepada punca-punca jangkitan ini ataupun penularan di kawasan komuniti di Sarawak ataupun mungkin di tempat-tempat lain adalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti sosial. Dan kebanyakan aktiviti sosial ini ia melibatkan aktiviti makan. Jadi sebagaimana kita tahu kalau kita berkumpul dan makan, sudah tentu mas itu akan dibuka dan terusnya boleh menyebabkan penularan sesama dengan ahli keluarga. Jadi itu yang kita paling takut kerana kebanyakan kes-kes adalah tidak mempunyai sebarang tanda langsung dan apabila mereka melentas negeri, berjumpa dengan ahli keluarga dan sebagainya, tanpa disedari virus tersebut akan menjangkiti ahli keluarga yang lain. Jadi ini menyebabkan satu explosion of infection ataupun satu tiba-tiba berlakunya satu jangkitan yang secara yang banyak ataupun banyak sekali dalam satu kelompok komuniti, dalam satu household, terutamanya dalam keadaan kita duduk bersama-sama dalam satu rumah, satu kampung yang begitu rapat kedudukannya. Jadi untuk sekarang ni memang rasanya kalau kita melihat kepada bilangan kes yang semakin meningkat, R0 yang semakin meningkat, satu ketegasan, satu sikap disiplin diri perlu ada pada setiap orang agar mereka akan terus mendaftarkan penularan di kalangan komuniti. Dan ini bukan secara rakyat sahaja, tapi semua watak, semua peringkat lapisan masyarakat perlu untuk memberikan contoh yang baik supaya kita akan dapat mengamalkan SOP ini bukan saja kepada kelompok tertentu tetapi kepada semua yang berada dalam situasi di Malaysia sekarang ini di mana jangkitannya semakin meningkat.
Doktor, kita dalam keadaan sekarang ini kita perlukan kepastian. Kalau tidak boleh rentas negeri, kata tidak boleh rentas negeri. Daerah tidak boleh rentas, beritahu tidak boleh rentas daerah. Kalau tidak boleh ziarah rumah pun perlu beritahu. Kepastian ini perlu wujud. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa dan juga kita jamin kepastian ini diwujudkan? Sebagai contoh, apabila kita umum tidak boleh rentas negeri beberapa hari sebelum perayaan Aidilfitri, mungkin ada perancangan yang terganggu. Adakah perlu selepas ini kita memperkenalkan dan kita mengumumkan bahawa tidak boleh rentas negeri untuk tempoh 6 bulan sebagai contoh. Kemudian baru kita kurangkan mengikut keadaan semasa kes jangkitan COVID-19. Yeah, that's an important question sebenarnya. Kita perlu melihat kepada data yang ada untuk kita memberikan keputusan sama ada kebenaran untuk merentas negeri ini perlu ataupun tidak dan berapa lama kita perlu adakan kebenaran untuk merentas negeri ini. Tapi melihat kepada situasi semasa di mana perayaan seperti Hari Raya, perayaan seperti Gawai Dayak dan sebagainya di negeri Sarawak terutamanya, kita memerlukan satu kalau kita nak mengatakan tidak boleh merentas negeri, kita perlu membuat satu pengumuman yang awal dan juga tidak last minute ataupun tidak pada saat-saat akhir. Kerana sudah tentu ianya boleh memberikan satu impak kepada keluarga yang ingin merentas negeri dan sebagainya, perancangan keuangan dan sebagainya. Namun demikian, pada masa yang sama, kita rakyat juga haruslah bersedia untuk menerima juga kerana kita sudah setahun lebih berada dalam situasi seperti ini di mana ia menjadi satu kebiasaan untuk tiba-tiba berlakunya satu wabak di satu kawasan di mana rakyat tidak dibenarkan untuk merentas negeri ataupun tiba-tiba berlakunya penutupan satu sekolah contohnya. Jadi kita mempunyai satu sudah mempunyai idea berkenaan apa yang boleh menjangkakan apa yang boleh ataupun bakal berlaku pada masa hadapan melihat kepada kes-kes yang selalu diumum hampir setiap hari oleh Kementerian Kesihatan. Tapi saya setuju bahawa kalau kita ingin mengadakan satu rentas tidak kita menghalang rentas negeri ataupun kita tidak membenarkan rentas negeri, ianya perlu dilakukan bersama-sama dengan keadaan-keadaan semasa supaya orang dan juga masyarakat juga boleh membuat perancangan sama ada untuk merentas negeri ataupun tidak dan juga mereka tidak kerugian pada masa. There's a lot of indirect cost yang akan terlibat dalam apabila seseorang itu tidak dibenarkan untuk merentas negeri.